Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dapat bersama-sama untuk berkongsi cerita berkaitan kisah seorang ulama fuqaha yang sangat masyhur, iaitu Al-Imam Nawawi wa kitabuhu Riyadhus Shalihin, dan kitabnya iaitu Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang sangat masyhur. Okey, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dahulu ismuhu wa nasabuhu, nama Imam Nawawi dan nasab beliau. Nama beliau ialah Wa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hazam Al-Hazami An-Nawawi. Okey, nama penuh Imam Nawawi adalah Muhyiddin dan diberi kunyah Abu Zakaria, sedangkan kita ketahui bahawa Imam Nawawi ini tidak pernah berkahwin. Kebiasaannya untuk orang Arab, bangsa Arab ini, mereka diberi kunyah berdasarkan mengikut anak sulung, anak pertama. Sekiranya anak sulung bernama Ismail, maka ayahnya akan mendapat gelaran Abu Ismail. Tetapi Imam Nawawi tidak berkahwin. Bagaimana beliau boleh mendapat nama Abu Zakaria, bukan Abu Abdullah atau Abu Muhammad atau yang lain? Okey. Seperti mana yang kita bahaskan tadi, nama Imam Nawawi adalah Yahya. Jadi, tradisi bangsa Arab ini, jika seseorang yang bernama Yahya, mereka akan diberi kunyah Abu Zakaria. Sama halnya juga sekiranya seorang bernama Yusuf, maka dia akan diberi kunyah Abu Yaqub walaupun tidak berkahwin. Okey, sebelum Imam Nawawi ni terdapat juga beberapa imam yang mempunyai nama yang sama, iaitu Yahya. Di antaranya sahabat karib Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Yahya bin Ma'in, yang wafat pada tahun 233 Hijrah. Begitu juga seorang ulama dari mazhab Maliki yang bernama Yahya bin Umar Al-Andalusi, yang wafat pada tahun 289 Hijrah. Kedua-dua ulama ini yang bernama Yahya memiliki kunyah yang sama seperti Imam Nawawi, iaitu Abu Zakaria. Jadi sebelum Imam Nawawi pun ada juga ulama-ulama lain yang telah diberi nama Abu Zakaria. Itu kisah Imam Nawawi, bagaimana beliau mendapat gelaran Abu Zakaria, sedangkan beliau tidak pernah berkahwin. Dan lakab dia adalah An-Nawawi, iaitu salah satu tempat di Damsyik, sebuah desa yang bernama Nawa yang terletak di Damsyik. Seterusnya, Mauliduhu, kelahiran Imam Nawawi. Okey, diceritakan Imam Nawawi ini dilahirkan di Nawa, salah sebuah desa, pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Di sanalah beliau, iaitu Imam Nawawi ini dibesarkan. Kita lihat dahulu peta tempat di manakah terletaknya desa Nawa tersebut, iaitu di Damaskus, atau sekarang dikenali sebagai Damsyik, yang terletak di Syria. Kita cerita pula Nash'atuhu, perkembangan beliau daripada zaman beliau kecil lagi. Apa yang berlaku pada Imam Nawawi ni? Imam Nawawi ni banyak kisah-kisah yang menarik yang sangat menjadi iktibar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan juga kita kenal Imam Nawawi ni sangat zuhud, seorang yang zuhud, yang wara'. Okey, diceritakan ketika Imam Nawawi berumur 7 tahun, beliau tidur di sebelah ayahnya pada malam 27 Ramadan. Kemudian ayahnya berkata, Imam Nawawi ini terjaga pada pertengahan malam tersebut, lalu mengejutkanku. Lalu bertanya, wahai ayah, apakah cahaya yang memenuhi rumah kita? Lalu beliau mengejutkan ke semua ahli keluarga. Namun kami semua tidak melihat satu apapun. Kata ayahnya, tahulah aku bahawa pada malam itu berlakunya Lailatul Qadar. Ini diceritakan oleh Imam As-Subki dan Ibnu Al-Attar dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Kubra dan Tuhfatut Talibin. Ceritakan lagi. Berkata seorang wali Allah, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, yang wafat pada tahun 687 Hijrah. Okey, apa kata Syekh Yasin ni tadi? Aku melihat Imam An-Nawawi ketika umurnya 10 tahun di Nawa. Kanak-kanak lain mengajak beliau main bersama-sama.
Namun beliau lari daripada mereka dan menangis kerana paksaan mereka, sedangkan beliau sedang membaca Al-Quran ketika itu. Maka timbul di hatiku perasaan kasihkannya. Apa kata Syekh Yasin seterusnya? Ayahnya menyuruh beliau bekerja di kedai. Namun begitu, dalam aktiviti jual belinya tidak melalaikannya dengan Al-Quran. Kata Syekh Yasin, aku berjumpa dengan guru Al-Qurannya dan berpesan supaya mengambil berat hal beliau, dan aku sebutkan semoga beliau menjadi orang yang paling alim dan zuhud pada zamannya dan memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini pesan Syekh Yasin kepada guru Imam Nawawi. Kemudian bertanya gurunya, adakah tuan ahli nujum? Kataku tidak. Sebaliknya ilham daripada Allah. Kemudian perkara itu diceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya mengambil berat tentang hafazan sehingga Imam Nawawi khatam dan menghafaz Al-Quran sebelum usia balik. Imam Nawawi cerita, ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayah membawaku pindah ke Damaskus pada saat ayahnya berusia 49 tahun. Okey, di sana aku belajar di madrasah Rawahiyah. Selama kurang lebih 2 tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak. Penyebabnya tidak lain adalah kerana aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di madrasah tersebut. Aku pun berhasil menghafal At-Tanbih selama 4 bulan setengah. Juga aku menghafal 1/4 berkaitan ibadat dari kitab Al-Muhazzab dalam baki bulan tersebut. Aku juga banyak memberi komentar kepada Syekh kami iaitu Syekh Osman Al-Maghribi. Sehingga Syekh Osman ni tadi merasa tertarik kepadaku, dan ketika melihatku begitu menyibukkan diri dalam semua aktiviti dan tidak pernah bergaul dengan kebanyakan orang. Beliau pun sangat senang kepadaku dan akhirnya mengangkatku menjadi pembantu dalam halaqahnya, dalam kumpulan yang banyak. Ni kisah dia tadi kisah Imam Nawawi tadi diangkat menjadi pembantu kepada syekhnya. Kita beralih kepada mihnatuhu. Apa dugaan yang diterima oleh Imam An-Nawawi? Okey, diceritakan pada zaman Sultan Al-Malik Az-Zahir Baibas, ketika mana baginda hendak melawan pasukan Tatar yang telah menghancurkan Baghdad. Baginda meminta kepada para ulama untuk membuat fatwa yang membolehkan negara mengambil harta rakyat untuk pembiayaan perang. Ulama ni dengan cepat-cepat merumuskan fatwa tersebut yang ditulis dan ditandatangani oleh ulama Syam. Tapi apa yang berlaku, Sultan Zahir ni tadi tak puas hati sebab daripada para ulama tu tadi yang hadir, dia tidak nak ternampak dan tidak terlihat di manakah Imam Nawawi. Maka Sultan Zahir ni tadi bertanya, adakah ulama lain yang tidak hadir di sini? Maka salah seorang ulama menjawab, ada Muhyiddin An-Nawawi yang tidak terlihat di sini. Jadi Sultan ni tadi mengutuskan seorang utusan untuk memanggil dan mengundang Imam Nawawi hadir ke istana. Maka hadirlah Imam Nawawi ke istana. Setelah Imam Nawawi hadir ke istana, apa yang berlaku di antara Imam Nawawi dan Sultan Az-Zahir ni? Sultan ni menitahkan kepada Imam Nawawi, tulislah fatwamu bersama ulama-ulama yang lain. Tetapi Imam Nawawi enggan. Kemudian Sultan menitah lagi, apakah penyebab keenggananmu? Maka Imam Nawawi berkata, setahu aku engkau dahulunya seorang hamba, tidak mempunyai harta. Kemudian Allah memberikan kurniaan kepadamu, lalu diangkat engkau menjadi seorang raja. Aku dengar engkau memiliki 1,000 hamba lelaki yang setiap daripada mereka ni memiliki tali pinggang daripada emas. Engkau juga ada memiliki 200 hamba perempuan yang mana setiap daripada mereka ini memiliki sebekas perhiasan. Okey, apa kata Imam Nawawi? Jika engkau belanjakan itu semua sehingga hamba-hamba lelakimu hanya memakai tali pinggang daripada kain dan hamba-hamba perempuanmu hanya memakai baju tanpa perhiasan, juga Baitul Mal sudah tidak ada simpanan wang, harta dan tanah lagi, maka aku akan fatwakan untukmu keharusan mengambil harta rakyat itu. Lantas Sultan Malik Az-Zahir ini tadi langsung marah dengan kata-kata Imam Nawawi dan mengusir Imam Nawawi keluar daripada Damaskus. Imam Nawawi yang daripada awal sudah menduga hal ini akan berlaku,
Maka Imam Nawawi ni keluarlah dengan perasaan yang tenang dan kembali ke Nawa, iaitu tempat kelahiran beliau. Faqala al-fuqaha, maknanya ulama-ulama fiqh yang lain berkata, ini adalah salah seorang ulama besar kami dan orang yang soleh dan orang-orang mengikuti teladan dia. Kemudian Imam Nawawi ni dijemput balik semula ke Damsyik, tetapi Imam Nawawi enggan dan berkata, aku tidak akan balik ke Damsyik selama baginda iaitu Sultan Malik tadi masih berkuasa. Sebulan setelah itu, maka mangkatlah Sultan Malik Az-Zahir tadi. Okey. Kita masuk pula kepada kewafatan Imam Nawawi. Diceritakan di penghujung usianya, Imam Nawawi bertolak ke negeri kelahirannya iaitu Nawa dan berziarah ke Al-Quds dan makam Nabi Ibrahim Al-Khalil. Kemudian beliau kembali semula ke Nawa dan ketika itulah beliau jatuh sakit. Imam Nawawi wafat pada malam Rabu 24 Rejab tahun 676 Hijrah dan dimakamkan di Nawa. Di sini kita ambil pengajaran daripada kisah Imam Nawawi. Walaupun beliau ini seorang alim ulama, beliau masih sangat mencintai ilmu dan menjadi salah seorang ulama yang sangat dikagumi sehingga hari ini. InsyaAllah, saya Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Husni akan menyambung bahagian pembentangan yang seterusnya, iaitu mengenai kitab Riyadhus Salihin. Sini saya akan membentangkan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, limadha sumiya al-kitab bi Riyadhus Salihin. Yang kedua, muhtasar anil kitab Riyadhus Salihin. Dan yang ketiga, manhaj al-kitab Riyadhus Salihin. Mari kita lihat apakah sebab pemilihannya. Dan pemilihan tajuk kitab ini melambangkan Imam An-Nawawi merupakan seorang yang pakar bahasa Arab. Dan beliau menghayati isi kandungan kitab yang beliau sampaikan hingga mampu memilih tajuk kitab yang sesuai dengan isinya. Baiklah, kita lihat kenapa Imam An-Nawawi menamakan kitab beliau dengan Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini adalah merupakan 2 kalimah bahasa Arab. Pertama Riyad dan yang kedua adalah Salihin. Kita lihat pada pendapat yang pertama. Riyad ni adalah jamak kepada kalimah Raudah. Raudah ni membawa maksud taman-taman dan kebun-kebun, iaitu kawasan yang mempunyai pokok-pokok renek dan berumput yang terdapat kolam air untuk menyuburkan kawasan tersebut. Bahkan satu tempat itu tidak boleh dinamakan Raudah melainkan terdapat kawasan tadahan air dalam kawasan tersebut. Jadi pengertian ini menunjukkan bahawa kawasan yang subur itu adalah kawasan yang subur dengan tanaman kerana persekitarannya dekat dengan sumber air. Di sini Imam An-Nawawi seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita bahawa kitab Riyadhus Salihin ini adalah merupakan tempat yang subur bagi mereka yang berhasrat untuk membangunkan jiwa mereka. Pendapat yang kedua, iaitu maksud Riyad ialah kata nama terbitan yang diambil dari kata kerja. Rada yarudu riyadatan raudan riyadan. Maksudnya melatih atau menjadikannya dikuasai dan mengikut arahan. Kalimah riyadah ni adalah dalam bahasa Arab yang bermaksud menukar kelakuan tercela dengan perangai yang lebih baik. Kita lihat pada kalimah salihin. Salihin ni adalah kalimah jamak daripada kalimah salih yang diambil daripada isim fa'il yang bermaksud orang-orang yang baik, tidak jahat dan elok. Jadi kesimpulannya, Riyadhus Salihin ini adalah taman-taman bagi para salihin ataupun penterbiahan diri dalam usaha menanam sifat-sifat terpuji dan menghilangkan sifat-sifat terkeji bagi para salihin. Jadi kedua-dua maksud Riyadhus Salihin menggambarkan isi kandungan kitab tersebut. Seterusnya, bahagian kedua dalam pembentangan saya berkenaan mukhtasar anil kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin adalah sebuah kitab yang unik dan ia mengandungi segala perkara yang diperlukan oleh seorang Muslim dalam bidang penyucian jiwa daripada maksiat dan kemanisan berakhlak mulia. Walaupun kitab ini bukanlah kitab pertama
dalam bidang penelitian jiwa, dan setengah ulama sebelum beliau telah cuba mengarang dalam bahagian ini, seperti kitab Az-Zuhud oleh Ibnu Al-Mubarak, Az-Zuhud oleh Ahmad bin Hanbal, Az-Zuhud oleh Ibnu Abi Asim, Az-Zuhud oleh Ibnu Abi Dunya dan Az-Zuhud oleh Hasan Al-Basri. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka yang berjaya mengumpul sebagaimana yang dikumpul oleh An-Nawawi dalam kitabnya. Kitabnya tersebar dengan luas dan diterima dalam kalangan masyarakat Islam seluruh dunia. Mengumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin sebanyak 1896 hadis yang disusun pada 17 buah buku ataupun 17 buah kitab dan 362 bab. Beliau mengumpul hadis-hadis Nabi yang diperlukan oleh seorang Muslim dalam hidupnya untuk mengubah dirinya dan masyarakat. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan targhib, iaitu khabar gembira, tarhib, iaitu ancaman, zuhud, lemah lembut, adab dan segala perkara berkaitan dengan perkara yang merosakkan jiwa manusia seperti iri hati, marah dan kebencian. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang manhajuhu fil kitab Riyadhus Shalihin. Terdapat beberapa manhaj ulama dalam menulis kitab mereka. Antaranya, yang pertama, mereka mempunyai manhaj yang tersendiri, iaitu manhaj am. Yang kedua, mereka mempunyai pendetailan terhadap kitab mereka. Dan yang ketiga, kadang-kadang penulis ini dia meletakkan noktah-noktah raisah, noktah-noktah yang penting dan meninggalkan tafsiran yang terperinci. Bila kita melihat kepada kitab Riyadhus Shalihin, kita melihat Imam An-Nawawi mengambil cara yang ketiga. Manhajuhu fil ityan bil ahadis. Manhajnya dalam mendatangkan hadis. Yang pertama, beliau memasukkan hadis yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk mengubah dirinya dan masyarakat. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan targhib, tarhib, zuhud, lemah lembut dan adab. Hadis-hadis tersebut menggalakkan umat Islam melakukan kebaikan dan memberi amaran tentang pintu-pintu kejahatan. Sekaligus, hadis tersebut mampu membantu umat Islam menangkis maksiat, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan dapat merawat penyakit jiwa seperti iri hati dan kebencian, menyemai kasih sayang, kemurahan hati dan kasih sayang antara sesama manusia. Hari ini bolehlah dilihat pada kata-kata beliau di dalam muqaddimah yang berbunyi فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهود ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارة القلوب وعلاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. Metodologi yang kedua yang diambil oleh Imam An-Nawawi adalah dengan menghazafkan sanad hadis dan meriwayatkan secara langsung daripada sahabat atau tabi'in. Tujuannya adalah untuk memendekkan, meringkaskan dan menjauhkan daripada panjangnya sanad supaya pembaca tidak merasa bosan ketika membaca rantaian riwayat yang panjang. Ini kerana orang awam tidak mendapat manfaat daripada membacanya. Dengan anggapan membaca sanad tersebut akan mengalihkan perhatian minda dan hadis. Contohnya di dalam slide ini didatangkan sebuah hadis yang panjang riwayatnya daripada hadatsana sehinggalah Abi Sufyan. Tetapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi tidak ditulis sanad panjang ini dan diambil daripada sahabat daripada Zainab binti Jahshin. Allahnya ditunjukkan di dalam kitab Al-Azkar. Beliau menyebut وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين ولكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها هموم الطالبين. Yakni bila asanid itu panjang dan berlaku pengulangan, dia melemahkan tumpuan
penuntut ilmu. Waqasadtu tashil dzalik 'ala ar-raghibin, dan aku meniatkan untuk memudahkan kepada pencinta ilmu. Wa yaqulu wa ahdhafa al-asanid fi mu'zamihi lima dzakartuhu min ithar al-ikhtisar. Yang ketiga dalam mendatangkan hadis ialah beliau mengelak daripada mendatangkan hadis-hadis muskil, mukhtalif ataupun bercanggah, atau dalil yang mempunyai kepentingan yang tersembunyi dan makna yang tidak jelas agar tidak mengelirukan pembaca. Oleh itu, mudah bagi pembaca memahami tanpa menggunakan sumber yang banyak dan menjauhkan pembaca daripada perbezaan dan pertikaian antara ulama', terutamanya dalam masalah fiqh. Dan ini kita boleh lihat dalam kata-kata beliau fi muqaddimah al-adhkar biqaulihi ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كنت دلالته ظاهرة في المسألة. Beliau memulakan setiap bab dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, kemudian menyebut hadis yang terkandung di dalam bab tersebut. Yang kelima, beliau menerangkan secara ringkas dengan jelas lafaz gharib jika ada dan memberi ingatan terhadap perkara yang perlu diberi perhatian. Dan yang keenam, alzima nafsahu bi an yadhkura darajatul hadis. Beliau beriltizam menyebut status hadis daripada mendatangkan asanid mutawwalah, daripada mendatangkan sanad yang panjang. Dan ini dapat dilihat dalam muqaddimah beliau dalam al-azkar. أذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا وهو بيان صحيح الحديث وحسنها وضعيفها ومنكرها. Metodologi yang ketujuh dalam hal mendatangkan hadis, terdapat hadis-hadis dhaif di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Manhaj An-Naqdu fi Ulum Hadis, Imam Nawawi berpegang pada pandangan dalam mendatangkan hadis dhaif dalam masalah fadail amal dan nasihat apabila memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, hadis tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hadis dhaif bukan perkara-perkara pokok. Yang ketiga, pengamalnya tidak meyakini bahawa ia berstatus kuat tetapi hanya sekadar berhati-hati. Oleh itu, kitab Riyadhus Shalihin boleh diamalkan kerana memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Itu kebanyakan perawi tidaklah sampai kepada tahapan dusta. Dan yang seterusnya, tema-tema hadis yang dianggap dhaif hanya berkisar kepada kelebihan amal dan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Salsabila binti Jaluddin Nasriti pada nama matrik P1478. InsyaAllah seterusnya saya akan menyambung bertanya sahabat saya pada bahagian kelebihan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Menurut Fauzan Azimah yang dalam kajiannya yang dilakukan pada tahun 2013 yang bertajuk Review of Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan bahawa kelebihan kitab ini ialah: pertama, kitab ini disusun berdasarkan tema-tema penting berkaitan ilmu-ilmu agama Islam. Maksudnya tema-tema apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam disusun mengikut tema-tema yang penting. Maksudnya dia jadikan ilmu-ilmu poin-poin penting dalam ilmu agama Islam sebagai satu tema. Kemudian yang kedua adalah kitab ini mempunyai susunan tema yang sistematik. Okay. Bila mempunyai tema yang susunan tema yang sistematik, jadi ianya akan memudahkan para pembaca, terutamanya orang awam untuk baca kitab tersebut sebab dah tersusunkan. Jadi memudahkan para pembaca lah. Okay, Seterusnya, kita ini memasukkan hadis-hadis yang berkualiti tinggi, iaitu hadis-hadis yang berstatus sahih dan hasan sahaja. Okay, yang keempat adalah kita ini meletakkan ayat-ayat Al-Quran pada permulaan setiap bab ayat Al-Quran sebagai pembuka bahasan bagi satu tema. Maksudnya, pada setiap bab pada setiap permulaan tema tu, beliau meletakkan pengarang sendiri iaitu Imam Nawawi meletakkan ayat-ayat Al-Quran sebagai orang kata apa, pembuka perbahasan. Contoh, ayat berkaitan dengan hukum hudud, bila meletakkan ayat Al-Quran berkaitan hukum hudud, kemudian bawah tu baru disyarah menggunakan meletakkan hadis yang berkaitan. Okey, seterusnya, lepas ada kelebihan mesti ada kekurangan. Okey, kekurangan kita adalah menurut Fauzan Azimah juga dalam kajiannya beliau menyatakan bahawa
kitab ini masih meletakkan hadis-hadis yang dhaif dengan perawi-perawi yang majhul. Sedangkan pada permulaan kitab, itu mukadimah kitab sendiri, pengarang iaitu Imam Nawawi telah beritahu bahawa beliau sebenarnya berusaha keras untuk meletakkan hadis-hadis yang sahih sahaja dalam kitabnya. Okay, kat sini kita boleh lihat sebenarnya bukanlah Imam Nawawi ini tidak berpegang pada kata-katanya. Mungkin hadis yang sahih di sisi Imam Nawawi kemungkinan dikatakan dhaif dan majhul di sisi imam yang lain. Okay, seterusnya kekurangan yang kedua adalah kitab ini tidak memasukkan sanad yang lengkap dalam setiap hadis yang dibawa. Okey, kat sini pun kita bersangka baik kepada pengarang. Kemungkinan pengarang boleh tidak masukkan sanad yang lengkap tersebut disebabkan oleh untuk memudahkan para pembaca. Bila tak masukkan sanad, jadi kita akan nampak hadis tu pendek, so pembaca akan tertarik untuk membaca. Kalau dipasukkan sanad yang penuh, maka pembaca pun akan rasa macam panjangnya nak baca macam tu. Tapi salah satu sangka baik yang seterusnya adalah kemungkinan juga hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh Imam Nawawi sendiri. Beliau hanya menakalkan ataupun menukilkan daripada imam-imam hadis yang lain. Jadi seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Berdasarkan kesemua pembentangan dua orang sahabat saya tadi, dapat kita simpulkan bahawa kitab Riyadhus Salihin ini merupakan salah satu kitab himpunan hadis-hadis Nabawi yang menguraikan ayat Al-Quran hasil karya Imam An-Nawawi, iaitu seorang ilmuwan Islam daripada Damsyik. Okay, dalam kitab ini juga diterima meluas oleh para ulama Islam seluruh dunia dan merupakan khazanah yang berharga dalam ilmu hadis. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini termasuk dalam kategori kumpulan perundangan Islam, merangkumi akhlak Islam, ibadah dan adab yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW oleh ulama-ulama Islam, tapi tak dijumpai dalam Al-Quran. Maksudnya, hadis-hadis yang dalam kitab Imam Nawawi ini menerangkan apa yang perundangan Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran yang tidak jelas, yang tidak dijumpai, kemudian diterangkan melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi ini. Okay, yang seterusnya adalah metod, dan dapat juga kita simpulkan bahawa metod dan manhaj kitab ini mudah difahami, menjadikan kitab ini begitu istimewa. Selain itu, pengarang kitab sendiri iaitu Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan taghrib, iaitu khabar gembira ataupun galakan, tarhib iaitu ancaman, zuhud, lemah lembut dan adab. Maksudnya kitab Riyadhus Salihin ini, kalau kita tengok bermaksud dia adalah taman-taman orang yang soleh. Maksudnya berkaitan dengan nasihat, peringatan kepada orang-orang yang beriman. Okey. Seterusnya juga, kajian yang dilakukan ini adalah secara keseluruhannya memberikan penjelasan yang terperinci kepada pembaca lah untuk berkaitan dengan kitab hadis ini dan pengarangnya iaitu Imam An-Nawawi. Seterusnya lagi, kitab ini juga sebenarnya popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia, dan kita dapat melihat penggunaannya yang meluas serta menjadi rujukan lah dalam pengajian-pengajian di masjid-masjid dan surau-surau. Kalau kita tengok pengajian-pengajian di sekitar kita, di masjid ataupun di surau, kebanyakannya menggunakan kitab Riyadhus Salihin ini sebagai satu pengajian kuliah. Lagi sekali, sebenarnya kitab ini juga ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan para pembaca memahami dan mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya, kalau kita nak baca tapi kita tak faham bahasa Arab, kita boleh rujuk kitab-kitab terjemahan Indonesia. Tapi macam mana pun kena rujuk juga dalam kitab bahasa Arab supaya apa yang diterjemahkan tu tidak lari daripada yang asal. Okey. Seterusnya adalah ini sebahagian daripada rujukan-rujukan yang kami rujuk dalam kajian ini. Okey, sekali itu sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf di atas segala salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.